Baik, hadis diriwayatkan daripada Jundub bin Abdullah berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa akhadha sikinan fahazza biha yadah fama raqa ad-damu hatta mat. Qala Allah Ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Dahulunya ada seorang lelaki yang hidup sebelum kamu, dia mengalami kecederaan, namun dia tidak mampu menahan kesakitan tersebut. Lalu dia mengambil pisau dan memotong tangannya itu. Darahnya mengalir keluar begitu banyak, dan tak stop, dia tak berhenti. Dia punya darah dia tu keluar, ya, akhirnya dia meninggal dunia kerana darah yang keluar begitu banyak. Allah Ta'ala lalu berfirman, hamba-Ku telah mendahuluiku dengan nyawanya, maka aku haramkan baginya syurga. Jadi orang yang bunuh diri, Allah Ta'ala marah kerana melanggar hak ketuhanan dalam takdir. Allah Ta'ala tak suka orang lain nak berlagak sebagai Tuhan juga, nak mendahului takdir yang Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Aku tetapkan hang mati sekian-sekian tarikh, hang pergi mati awal bersebab kan, pergi mati awal bersebab nak melawan takdir yang ditetapkan oleh Allah. Jadi hamba-Ku ini telah mendahuluiku, biadab dia, maka diharamkan baginya syurga. Hati-hati dengan bunuh diri. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batni fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Wa man qatala nafsu bisum fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Sesiapa yang membunuh dirinya dengan sejenis besi ini besi pukul ke, besi baseball ke, besi apa, pisau ke, besi daripada besi pedang ke, siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi tersebut akan berada di tangannya sambil merobek-robek perutnya di dalam neraka Jahannam, dan dia akan kekal abadi dalam keadaan tersebut. Jadi kalau dia tikam diri dia dengan pisau, bunuh diri di dunia, maka azab bagi dia ialah dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, dan dia akan ulang bunuh diri dia sampai bila-bila, khalidan mukhalladan fiha abadan. 3 kali takkid Nabi SAW sebut dia akan kekal di tempat yang kekal, dan selamanya dia akan di situ selama-lamanya. 3 kali Nabi mentakkidkan, beri kata penguat. Hati-hati dengan bunuh diri. Kalau dia terjun daripada bangunan, Allah Ta'ala masukkan dia dalam Jahannam. Terjun dia daripada bangunan tu, pecah pun naik balik atas bangunan. Terjun balik, pecah bala naik balik atas bangunan. Terjun balik, khalidan mukhalladan fiha abadan. Dia akan kekal dalam keadaan tersebut di tempat yang kekal, dan di dalamnya dia akan melakukan perkara tersebut selama-lamanya, abadan. Dan sesiapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun, maka dia akan memegang racun di tangannya di dalam neraka sambil menghirup racun tersebut dalam keadaan kekal abadi di dalam neraka. Dia akan ulang minum racun tu, dah mati, Allah Ta'ala hidupkan dia balik, minum lagi racun tu. Racun tu akan pergi ke setiap seluruh badan dia. Dia akan merasa seksa akibat racun tersebut, lalu dia mati, Allah Ta'ala hidupkan dia balik. Lepas tu dia minum lagi racun tu, ulang sampai bila? Sampai bila-bila. Kalau dia tanya sampai bila nak buat benda ni, ya Allah, sampai bila-bila nak bunuh diri sangat. Hari tu, bulan lepas, ada orang bunuh diri dekat Kaabah. Orang Pakistan ke orang Bangladesh. Dia naik dekat tingkat 2, tempat yang orang tawaf. Lah ni kalau nak masuk dekat tempat tawaf bawah tu, yang dekat Kaabah tu, kena pakai ihram. Sebab dia tak mau sesak. Ni dia punya SOP dia lah daripada zaman Covid dulu. Supaya dia utamakan orang nak buat umrah. Jadi kalau orang laki-laki nak masuk dekat bahagian Kaabah tu, kena pakaikan ihram. Walaupun buat tawaf sunat, tawaf wida' ke, tawaf sunat ke apa ke, pakai ihram dia bagi masuk. Tak pakai ihram, dia suruh naik tingkat 2. Pakat-pakat lah naik tingkat 2 kalau kita pakai baju biasa nak buat tawaf sunat.
Jadi semua yang mai tak kira awal, tak kira lambat, kalau pakai baju biasa kena duduk tingkat 2. Orang perempuan tak apa. Orang perempuan kan baju ihram dia telekung, jadi sentiasa boleh masuk. Lelaki ni duk kena tolak naik tingkat 2 semua. Bila masuk mai awal sekalipun tak boleh sembahyang depan Kaabah kecuali dia pakai ihram. Jadi bulan lepas lah berlaku kes dia naik tingkat 2 tu ataupun tingkat 3. Tingkat 3 dia apa tu, skuter. Tingkat 3 skuter. Tingkat 2 tu kot dia terjun, pum, mati. Nah, tak tahu pasal apa dan kenapa dia pilih di dalam Masjidil Haram, dia terjun mati. Apa ni, berdarah habis lah. Depa pun ambil lah dia punya mayat dia apa semua. Tapi kalau dah bunuh diri itu memang tak disolatkan lah di situ, akan diletakkan di tempat lain lah. Dia tidak dikuburkan bersama orang-orang Islam lah. Mungkin dia baca hadis kot, siapa yang mati di Mekah, di Madinah kan, nanti disyafaatkan oleh Rasulullah. Dia pun tak sabar lah, tak tahan lah, mati ya, bunuh diri di Mekah. Alang-alang nak main Mekah susah, terjun. Nah, mungkin mana nak tahu, mungkin dia jahil, mungkin dia salah faham terhadap hadis. Memanglah Nabi SAW ada sebut dalam hadis, sekiranya kamu mampu, matilah kamu di Madinah. Kalau kamu mampu untuk mati di Madinah, usahakanlah, lakukanlah. Bukan suruh bunuh diri, tapi kita cubalah, apa orang kata, kerap ke sana ke, ataupun kita cuba bekerja di sana ke, dapatkan PR di sana ke, sehingga kita boleh duduk di sana, tinggal di sana dan mati di sana. Nabi suruh berusahalah untuk mati di Madinah, kerana siapa yang mati di Madinah dikuburkan di Baqi', maka syafaatku wajib ke atasnya. Bukan suruh bunuh diri. Kita pun tak tahu pasal apa, mungkin dia salah faham dengan hadis tu kan, sebab ada, memang ada sebut Madinah dan ada juga sebut Mekah. Dan dalam satu hadis bagi tahu siapa yang dikuburkan di Baqi' di Madinah ataupun di perkuburan Mu'alla dekat Mekah, maka kedua-dua ahli kubur ini akan disyafaatkan paling awal oleh Nabi SAW. Jadi kita semua kena pasang niat lah nak mati di Mekah ataupun di Madinah. Di antara Mekah dengan Madinah, bagi saya lebih utama Madinah lah, sebab tu paling dekat dengan Nabi SAW. Kalau Mekah itu lebih mulia, tentulah Nabi dikuburkan di sana. Tetapi Allah Ta'ala pilih Madinah untuk Rasulullah, maka kita pun pilihlah Madinah untuk diri kita. Tapi kalau tak dapat Madinah, option kedua ialah Mekah. Option yang kedua Mekah. Option yang ketiga di Palestin, Masjidil Aqsa. 3 tanah haram umat Islam. Kalau nak mati, matilah di sana. Tapi jangan bunuh diri lah. Kalau bunuh diri, terjun daripada bangunan, dia punya siksaan dia masuk dalam neraka, akan ulang-ulang buat benda yang sama. Bila ditanya sampai bila ya Allah, sampai bila-bila, sampai bila-bila, sampai bila ya Allah, sampai bila-bila, abadan abada, fiha abada, khalidan mukhalladan. Memang tak boleh nak buat apa dah. Jadi kita ni kena peringat, terutamanya kepada anak-anak kita, generasi muda. Mereka tak dengar, tak dengar benda ni. Orang tua-tua yang bunuh diri budak-budak, muda-muda kadang tu pasal exam je pun. Kalau di belah Korea sana, mereka kalau tak dapat masuk universiti, dia adalah satu kehinaan bagi keluarga mereka. Banyak budak-budak lepas SPM di sana lah. Dia, kalau kita SPM, mereka SPK lah kan, sijil pelajaran Korea kan. Mereka kalau tak dapat masuk universiti, sekali gantung diri. Gantung diri, berlambak lah kes bunuh diri di kalangan pelajar umur 17-18. Begitu juga di Jepun. Mereka siap ada satu hutan tu, hutan bunuh diri. Kat situ ramai lah orang masuk dalam hutan dan bunuh diri dekat dalam hutan tu. Jadi adat dan budaya tu dah mula masuk ke dalam anak-anak muda kita. Sebab anak muda kita tak didedahkan dengan hadis-hadis ni semua. Mereka tak mau main dengar, mereka tak mau main kuliah. Mereka duk harap kita berkuliah dalam TikTok. Mereka duk berharap kita berkuliah kat dalam mereka punya media sosial mereka. Tapi adalah ustaz-ustaz yang buat usahakan perkara tersebut. Ada jugalah yang sebarkan ceramah-ceramah agama di situ. Alhamdulillah lah, dapatlah juga mesej tu kat mereka. Tapi benda-benda yang kritikal macam ni, kalau dibawa ke media sosial, dia akan jadi perdebatan yang panjang. Budak-budak muda ni dia akan bidah balik hadis ni. Dia pun akan kata Islam ni kejam lah, Islam ni tak toleransi lah, tak faham ke masalah depression. Depression, masalah mental semuanya. Awak lemah sangat anak-anak muda kita. Kenapa lemah sangat? Kenapa mudah sangat depression lah, bipolar lah, apa macam-macam mental issues.
Nah, kenapa mudah sangat anak-anak muda kita mengalami depression dan stres ni, sedangkan atuk nenek kita dulu depa hidup serba kurang. Dan depa ni kena jajah dengan British, lepas tu dengan Jepun, lepas tu dengan komunis, hidup sentiasa dalam ketakutan. Tapi kita tak dengar tok nenek moyang kita ni bunuh diri, sedangkan depa nak dapat makan lagi susah pada kita. Depa hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelapan. Macam zaman kita sekarang ni semua kemudahan ada. Tak payah dah nak tanam-tanam ubi kayu belakang rumah. Lapang keluar pergi cari mamak ke, pergi cari Family Mart ke, 7E ke, makanan duk ada. Tapi tetap juga depression ini, depression itu. Kerana apa? Kerana orang dulu depa punya akidah depa kuat. Depa punya hiburan depa ialah datang ke kuliah dan mendengar hadis-hadis Nabi. Jati diri depa jadi kuat. Di dalam hati mereka ini ada sabda Rasul, ada firman Allah. Maka mereka ini tidak terlintas pun untuk membunuh diri. Bila mai ke akhir zaman ni, ramai budak-budak masalah kecil je. Masalah kecil je. Dan dia adalah satu suasana. Dia tengok orang putih buat lagu tu, dia nak buat juga. Dia tengok orang Jepun buat lagu tu, dia nak buat juga. Dia tengok orang Korea, lah ni budak-budak gila dekat Korea. Orang Korea suka bunuh diri. Jadi mereka pun apa-apa masalah sikit lah, masalah sikit je pun, wifi terputus kan, tak boleh nak update dia punya status ke, tak boleh nak berjoget ke apa ke selama 1 hari, bunuh diri. Pasal apa? Dia tak boleh hidup. Dia tak kuat semangat untuk hidup disebabkan terpengaruh dengan suasana-suasana yang setiap hari dia sumbat dalam kepala dia.